Dia kata dan sebahagian ulama membagikan bid'ah kepada hukumnya 5: wajib, sunat, haram, makruh dan harus, dan ia adalah jelas begitu. Di sini Imam Sayyuti juga ada mengatakan aslul bid'ah ma'udisa ala ghairi misalin sabiq wa tudlaku fi syar'i ala ma yuqabil sunnah ay ma lam yakun fi ahdi sallallahu alaihi wasallam thumma tanqasimu ila al-ahkam al-khamsah. Dia kata asal bid'ah itu ialah apa yang diadakan dengan tidak ada contoh sebelumnya dan diitlaqkan dalam syarak, iaitu apa-apa yang berlawanan dengan sunnah atau apa-apa yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah itu terbagi pada hukum yang 5. Okey. Di sini juga kita ingin membuat kupasan terhadap hadis yang mengatakan kullu bid'ah dhalalah. Okey, setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Okey, yang mana di sini timbul persoalan yang mengatakan bahawa terdapat golongan yang mengatakan bahawa tidak ada istilah bid'ah hasanah, yang cuma ada adalah bid'ah dhalalah, kerana berdalilkan kepada hadis setiapnya bid'ah itu adalah sesat, iaitu kullu bid'ah dhalalah. Apakah kupasan ulama terhadap perkara ini? Okey, terima kasih. Okey, jadi di sini hadis tersebut sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan, okey, sebagaimana sebuah hadis yang telah diriwayatkan, iaitu kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Okey, jadi di sini kita nak membincangkan tentang tadi yang perkara saya cover awal tadi, yang mana hadis yang mengatakan kullu bid'ah dhalalah, setiap perkara bid'ah ini dhalalah, okey, sesat. Okey, di sini terdapat pembahagian kepada 3 kaedah. Okey, ada 3 kaedah di sini berdasarkan buku kajian ini. Dia kata ada 3 kaedah. Pertama, dia kata kaedah usul. Kalau orang belajar bilang usul, okey, usul fiqh, dia boleh faham lah. Okey, dia kata pengertian hadis ini melalui kaedah amun makhsus, iaitu menunjukkan pengertian umum kepada yang khusus. Okey, atau kaedah al-umum bimakna khusus, umum dengan membawa perkara makna yang khusus. Okey, untuk lebih jelas lagi, dia kata para ulama telah membahaskan am makhsus atau am umum bimakna al-khusus ini dalam 2 perkara. Pertama, adakah makna muhaddas ataupun muhdasah dalam perkara ini mutlak tanpa ada pengecualian, dan yang keduanya, adakah pengertian kullu semua juga bersifat mutlak tanpa ada pengecualian. Sebab dalam hadis tadi dia ada perkataan kullu, okay, kullu bid'ah. Adakah kullu itu membawa maksud semua sekali, mutlak? Adakah maksudnya tak ada pengecualian? Okay, jadi di sini ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa dia kata perkataan muhdasah ataupun muhdasatun tadi bukanlah dikata bersifat mutlak. Okay, ia adalah hanya perkara baru dalam masalah agama yang sesat sahaja, itu mazmumah, yang tidak ada dasarnya dalam syarak. Itulah perkara yang dilarang. Ada pun perkara baru yang ada dasar dari segi syarak, maka ia dianggap suatu perkara yang terpuji dan baik, ataupun kita sebut tadi dalam bahasa Arabnya hasanah. Bahkan ia kata dianggap sebagai suatu sunnah ajaran khulafa ar-rasyidin dan para imam yang selalu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan yang keduanya perkataan kullu yang saya sebut tadi, kullu. Okey, perkataan kullu ini dia kata tidak juga bersifat mutlak tanpa ada pengecualian. Okey, dia kata perkataan kullu tidak semestinya hanya bermaksud meliputi semua sekali, semua perkara tanpa ada pengecualian. Ini boleh juga bermaksud hampir keseluruhan atau kebanyakan atau sebahagiannya. Okey, di sini dia kata banyak contoh daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga daripada hadis yang ada perkataan kullu. Okey, yang membawa maksud bukan mutlak. Okey, jadi betul. Jadi nak khabar tu, kita cakap bahasa kita, nak khabar yang sini bahawa yang perkataan kullu bid'ah tadi, kullu tu bukan maksud mutlak. Okey, sebenarnya maksud dia kullu tu dalam perbahasan ulama, dia kata kullu tu bukan maksudnya mutlak. Ada kullu tu maksud dia sebahagian, ada pun banyak dan sebagainya. Itu nak khabarnya. Okey, secara mudahnya.
Jadi di sini ada beberapa contoh ayat Quran kita bawa. Okey, berdasarkan contoh ayat Quran. Contoh yang pertama, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka dia kata ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan kepada mereka pintu segala, iaitu kullu, segala kullu perkara kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, lalu siksa mereka secara mengejut, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi keterangannya di sini, walaupun orang kafir dibukakan untuk mereka segala pintu-pintu kesenangan, tetapi pintu rahmat tidak dibuka kepada mereka. Berdasarkan ayat tadi yang mengatakan kullu syai'in hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maknanya di sini berdasarkan ayat ni kita dapati bahawa sudah tentulah kelebihannya Allah berikan kepada umatnya yang beragama Islam, lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad. Begitu juga kalau kita kupaskan tentang ayat apa, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Allah itu bersifat pemurah. Pemurah ini kepada semua, tak kira awak Islam ke tak Islam ke, bukan Islam ke, non-Muslim ke Muslim ke, jadi semua boleh. Awak semayang ke tak semayang ke, semua boleh. Allah bagi belaka, kan? Sebab Allah bersifat Ar-Rahman kepada manusia. Kami Ar-Rahim kepada siapa? Kepada umat-umatnya yang tertentunya khusus, iaitu kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya, yang taat titahnya, yang melaksanakan apa suruhannya. Itunya Ar-Rahim. Ar-Rahman boleh belaka. Jadi selain pada itu juga terdapat, saya ambil satu-satu je lah, terdapat juga hadis. Hadis tentang perkataan kullu tadi. Sebab nak dengar perkataan kullu tadi, kullu bid'ah tadi. Ada sebuah hadis yang mengatakan kullu ibni Adam ya'kulu turab illa ajbaz zambi. Dia kata setiap anak Adam akan dimakan bumi kecuali tulang sulbi. Iaitu tulang sulbi kita. Tak mana tulang sulbi saya tak tahu. Tulang sulbi kita ada kata sebelah. Tapi ini kan tulang rusuk kan, ada kata kat sini. Kena tanya doktor kan nak lebih tepat tuan. Jadi dia kata ungkapan hadis ini secara umumnya seolah-olah memberi gambaran bahawa semua manusia tanpa terkecuali, namun di sana ada hadis lain yang menyebut bahawa jasad para nabi dan para syuhada tidak dimakan bumi. Jadi di sini saya ingin mensimpulkan kepada perkataan kullu tadi, daripada faedah yang kita tahu sedikit tadi letakkan kepada ayat Quran dan hadis tadi. Mana kita boleh faham bahawa perkataan kullu tadi tidaklah membawa maksud pengertian semua ataupun mutlak, mutlak secara keseluruhannya sekali. Namun ia juga membawa maksud kebanyakan atau selalunya, yang mana dikata keumuman kalimah kullu ini sebenarnya terdapat pengecualian. Jadi kalau kata dia kata tak boleh setiap perkara bid'ah itu sesat, mana kita boleh khabar lah, kan? Kita boleh cakap adalah sebab apa? Sebab berdasarkan kepada ayat-ayat tadi bahawa bukan semua perkara yang dikatakan kullu tadi itu bukanlah bersifat mutlak. Jadi kalau tuan-tuan ada dengar kata tak boleh ni kalau bid'ah, bid'ah kul dia pun ayat hadis, kita tak tahu benda satu. Dia ayat hadis kullu bid'ah dhalalah, dia kata tiap kalau bid'ah dhalalah, kan? Wa kullu dhalalah finnar. Apabila kita faham secara umum, betul lah tiap kalau bid'ah tu sesat, masuk neraka, kan? Tapi kita kena khususkan, sebab kullu di situ bukan membawa maksud secara keseluruhannya. Selain daripada itu, ada juga perbahasan tentang kataan kullu bid'ah tadi di segi ilmu mantik. Ilmu mantik dah orang belajar bahasa Arab lah, saya rasa tak perlu saya nak terangkan mengenai ilmu mantik dan juga di segi ilmu balaghahnya. Kita nak teruskan lagi kepada yang lebih penting lagi lah. Di sini saya ingin
membawa beberapa pendapat